Okey, muka surat 196. Okay, kita nak tengok dulu, kita langkau untuk tengok yang ni, jadual nisbah ni. Macam mana dapat jadual ni, macam mana dapat nilai sin 30 tu berapa, cos 30 berapa ni, dekat sebelah sini ada. Okay, nanti boleh tengok-tengok lah, kalau tak faham boleh tanya. Okay, jadi kita ambil je jadual ni. Jadual ni sebenarnya dia ada gambar ni lah, kalau kamu nak senang ingat nanti kan. Okay, tapi tak apalah, kita tengok ni dulu. So kita ada sin, sin, cos, salingkan kat sini, tangent, cosecant, secant dan cotangent. Okay, untuk sudut yang special ni. Apa sudut special? Kenapa kita kata dia sudut yang istimewa, special kat sana? Sebab kita boleh dapatkan nilai dia tanpa guna kalkulator. Okay, daripada segitiga lah nanti. Okay, sebenarnya dia dapat daripada segitiga sudut tegak yang special tu. Okay, so nilai dia kat sini. Okay, nanti kamu boleh salin ni dulu dalam buku teks lah, dalam buku latihan tu. Ni lah pi per 6 untuk sin. Kalau cos 30 darjah 1 per 2. Tangent 3 punca cos 2 per 2. 1 per 3 punca cos 2 cosec. Cosecant 2. Tangent cosec ni salah. Oh ni cikgu salah salin kat sini . So sini tadi ialah 1 per 2. 3 punca cos 2 per 2. 1 per 3 punca cos 2. Ini ada dalam buku teks . 2 per 3 punca cos 2 dan 3 punca cos 2. Okey, yang ni pi per 4, 1 per 2 punca cos 2, 1 per 2 punca cos 2, 1. Oh, salah lagi salin. Ini ialah nisbah dia kan. Buat lain-lain . Nanti kamu confuse. Okey, boleh tengok dekat buku teks tu, muka surat 199 tu, kita ada darjah dia 30 darjah, 45, 60, sin 1 per 2, 1 per 2 punca cos 2, 3 punca cos 2 per 2. Okey, cos 3 punca cos 2 per 2. Cos 45, 1 per 2 punca cos 2, 1 per 2. Okey, nanti kita nak gunakan dalam latihan tu nanti. Sebab dia adalah nilai punca yang, nilai sudut yang special ni. Okey. Cosec. Okey, kalau dia kata carikan nilai trigo tu tanpa menggunakan kalkulator, jadi kita boleh cari dah sebabnya kita ada sudut-sudut special kat sini. Jadi nilai ni kena ingat lah. Dia tak ada dalam senarai rumus, tak ada. Tapi macam mana cara nak ingat tu adalah cara dia. Okey, nanti cikgu cuba carilah macam mana kamu nak ingat dia. Dalam buku teks ada, tapi boleh baca je lah. Okey, so kita ada sudut ni. Sekarang kita nak buat latihan ni. Latihkan diri 6.3 ni. Okey, nombor 1. Latihkan diri 6.3, muka surat 200. Okey, nombor 1 dia kata cari nilai bagi setiap berikut menggunakan kalkulator. So tak ada masalah lah. Kalau guna kalkulator, kamu cuma tekan kalkulator je. Okey, so tekanlah tangent 165.7. So tekan sajalah. Itu tak ada masalah kan? Tangent 165.7. So dapatlah negatif 0.2549. Okey, so dapat yang tu kan? Untuk yang nombor 1 tak ada masalah sebab kita guna kalkulator. Kalau cotangent negatif 555 darjah ni. Okey, yang sebelum ni kita dah belajar kalau cotangent dia sama dengan 1 per tangent, betul tak? Yang ni tengah-tengah ada ni. Kita tengok macam nak ingatkan cotangent ni apa? T kan? Jadi dia 1 per T. 1 per tangent. Okey, jadi 1 per tangent maksudnya 1 per tangent negatif 555 darjah. Tekanlah kalkulator juga. Okey, so tekan kalkulator juga. Okey, sama juga dengan C. Cosecant cos 2, 1.2 radian. Okey, ini radian. Okey, bila radian? Okey, bila radian tukar kepada darjah sebab untuk trigo ni kita semua pakai darjah. Okey, kalau radian ni kita tukar pada darjah, radian tukar kepada darjah ialah darab dengan 180 per dengan pi.
Jadi 1.2 darab dengan 180 per dengan pi. Dapat berapa darjah ni? 1.2 darab dengan 180 bahagi pi. 3.142. Dapat 68.75 darjah. Okey. Jadi kat sini kita carikan cosecant cos 2 untuk 68.75 darjah. Okey, cosecant ialah S kan kat sana. Cosecant ialah 1 per sin cos 2. 68.75 darjah. Okey, cosecant kan? Cosecant ialah 1 per sin. Okey, so tekan kalkulator juga. Okey, 1 per sin cos 2. Maknanya kita cuba tekan ni 1 per sin cos 2 untuk 68.75 darjah. Sin ni yang cos 2. 1 bahagi dengan sin 68.75 cos 2. Okey. So dapat 1.1512. Okey, maksudnya sini kamu tekan kalkulator dia ialah 1 per sin kurungan sin 68.75 darjah cos 2. Tekan ni dapat ni. Ni ialah ABC kan? ABC tu untuk kalkulator. So dapat nilai ni. Okey. D second negatif 16 per 9 pi. Okey, sama juga pi tukar kepada darjah kan? Pi pula. Radian tukar kepada darjah. Darab dengan 180 per dengan pi. Jadi negatif 16 pi per 9 darab dengan 180 per pi potong pi. So darabkan 16 per 9 darab dengan 16 bahagi 9 darab dengan 180. Kita dapat negatif 320 kan? Negatif 320 darjah. Jadi kita nak second negatif 320 darjah. Okey, kalau second tu maksudnya 1 per dengan cos. Negatif 320 darjah. Okey, second ialah 1 per cos. Second 1 per cos. Okey, jadi tekanlah 1 per cos negatif 320 darjah. 1 per cos negatif 320. Dapat 1.305. Dapat 1.305. Okey, so kalau tekan kalkulator tak ada masalah. Kita tak guna lagi jadual sudut khas ni, sudut yang special tu. Kita terus tekan kalkulator. Okey, nombor 2. Dengan menggunakan bulatan unit di sebelah, cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, bulatan unit. Bulatan unit ni dia dah bagi dah. Okey, nombor 2 ni. Bulatan unit ni dia dah bahagikan dah. Okey, dia dah bahagikan sampai 90 darjah ni dia bahagi 3. Maksudnya satu ni adalah 30, 30 dan 30. Jadi sampai sini 30. Sampai sini 60 dan sini 90. Betul tak? So yang ni pun sama, dia bahagi 3 juga. Macam tu. Jadi sini tambah lagi 30, 120, 150 dan sini ialah 180. Okey. Yang ni pun dia bahagi 3 juga. 210, 240 dan 270. Ni bagi 3, 300 dan 330 darjah. Okey, so dia bahagi dah. Lepas tu dia bagi pula. Okey, dia bagi pula nilai dia ni. Kat sini kan. Sampai 30 ni. 30 ni nilainya ialah 3, alamak tak nampak
Okey, ini ialah 3 punca kuasa 2 per dengan 2 dan ni ialah 1 per 2. Okey, kita tahu bulatan unit ni dia bagi kat sini kan. Sini ialah 1, 0 titik ni. Okey, maksudnya apa? Maksudnya kat sini ini 1 ni ialah koordinat X. Maksudnya kat sini ialah 1. 0 ni ialah koordinat Y. Ni kan. Macam ni. Ni 0. So Y dia 0. Untuk titik ni dia berada di X1 dan Y0. Kalau titik ni kat sini dia berada di X negatif 3 punca kuasa 2 per 2 dan Y dia 1 per 2. X mana X? X kat sini. Jadi kat situ. Kat situ dia ialah 3 punca kuasa 2 per 2 dan Y dia setengah. Kat mana setengah? Kat sini setengah. Tengah. Jadi panjang ni, tinggi ni ialah koordinat Y setengah dan lebar ni kat sini ini ialah koordinat X. 3 punca kuasa 2 per dengan 2. Nilai kat sini. Dan nilai jari dia ni sampai sini ialah 1. Maksudnya kalau sini 1, sini pun 1. Sini pun 1, sini pun 1. Sebab dia jari kan. Ni pun 1, ni pun 1. Semua ni adalah 1. Jadi kalau kita buat dia adalah satu segitiga bersudut tegak ni. Ni. Untuk titik ni kan. Segitiga bersudut tegak. Maksudnya hypotenuse dia ialah 1. Panjang ni, tinggi ni ialah setengah. Ini ialah 3 punca kuasa 2 per 2. Okay, jadi kita bolehlah cari dia punya tangent contohnya kan. Tangent 30. Tangent ialah opposite adjacent. Pertentangan setengah bahagi dengan 3 punca kuasa 2 per 2. Kalau kita nak cari sin, sin bersebelahan 3 punca kuasa 2 per 2 per dengan 1. Per dengan hypotenuse. Okay, macam tu. Kalau kita nak cari cos, cos dia bersebelahan 3 punca kuasa 2 per dengan 1. Okey, so dapat itu. Maksudnya kat sini lah kita dapat nilai ni. Sama juga kalau koordinat ni tadi dia bagi 60 tu ialah 3 punca kuasa 2 per 2 dan setengah. Maksudnya segitiga dia ialah mana pen cikgu? Segitiga dia ialah yang ni. Sini. Sampai sini. Sini dia ialah koordinat X dia 3 punca kuasa 2 per 2 per dengan kat sini Y dia sini. Setengah. Macam tu. Okey. So sekarang kita nak buat menggunakan bulatan unit ni untuk cari nilai sin 330, tangent 2 per 3 pi ni semua ni. Okey. So sekarang kita nak cari. Cikgu suka lebih baik kita lukis bulatan yang lain-lain lah daripada kita pergi buat kat sini semua sekali nanti jadi confuse kan. Okey, kat sana nombor 2 dengan menggunakan bulatan unit di sebelah cari nilai bagi setiap yang berikut. A, sin 330 darjah. Okey, kat mana 330 darjah? Ni bulatan unit tadi. 330 ni sampai sini 90, 180, 270, 360. Jadi 330 kat mana? 270, 300, 330 kat sini kan? Okey, titik dia ialah 3 punca kuasa 2 per 2 dan negatif 1 per 2. Okey, maksudnya kat sini segitiga dia ialah kat sini Y dia koordinat ni X, ni Y. Koordinat Y dia negatif 1 per 2. Koordinat X dia kat sini 3 punca kuasa 2 per dengan 2. Okey. So dia punya segitiga dia yang ni. Macam tu. Okey. So dia nak apa ni? Sin 330 darjah. Okey. Dia berada dekat ni dia suruh tengok kat sini je kan? Sin 330 je. 330. Jadi sin ialah sin apa? Formula dia sin ialah opposite hypotenuse kan? Opposite hypotenuse. Sin. Opposite dia berapa ni? Ni panjang ni ialah koordinat Y. Negatif setengah. Hypotenuse dia ialah 1. Jadi negatif setengah bagi 1 ialah negatif setengah. Jadi sin 330 darjah dia ialah negatif setengah.
Negatif setengah bahagi hipotenus 1 kan. Negatif setengah bahagi 1 ialah negatif setengah. Okey, so dapat yang tu, negatif setengah. Ini tadi sampai sinilah. 60, 180, 270, 300, 330. So itu ialah 330 darjah. Okey, sampai sini ialah 330 darjah. Jadi kita ambil titik yang kat situ. Okey, faham tak ni? Kita guna bulatan unit tu untuk carikan nilai. Ada soalan tak? Tak faham? Faham. Ada soalan? Nak tanya? Tak ada lagi. Tak ada lagi Okay, B. Kita tengok B. B sekarang ni untuk tangent dia bagi nilai nilai apa tu? Pi tu radian lah kan? Okay, dia bagi nilai radian. Tangent 2/3 pi. Okay, 2/3 pi. So kalau 2/3 pi ni maksudnya berapa darjah? Jadi kita tukarlah dulu kan. Radian kepada darjah. Radian kepada darjah darab dengan radian kat bawah kan. 2/3 pi darab dengan 180 per dengan pi. Boleh potong. Berapa tu? 120 ya? 120 darjah, betul tak? Betul, 120. Okey. Betul Jadi kita nak cari kat sini ialah tangent 120 darjah. Okey, dalam bulatan unit tadi, okey, boleh je lukis lagi yang lain lah. Dalam bulatan unit 120 kat mana? Sampai sini 90. Jadi 120 adalah inilah titik yang mula-mula untuk sukuan yang kedua kan. Jadi koordinat dia ialah negatif 1/2, 3 punca kuasa 2 per dengan 2. Okey, maksudnya koordinat X dia negatif setengah, sini negatif 1/2 dan koordinat Y dia ialah 3 punca kuasa 2 per dengan 2. Jadi panjang yang ni ialah negatif 3 punca kuasa 2 per 2 dan yang ni ialah negatif 1/2. Mana ada negatif sini? Tak ada negatif. 3 je kan? 3 je. Okey. So sekarang ni sudut dia kat mana? Sudut dia ialah segitiga dia ialah yang ni. 120. Segitiga dia ialah yang ni. Jadi theta dia kat sini. Kita nak cari apa? Tangent kan? Tangent ialah tangent opposite per dengan adjacent. Okay, so opposite dia berapa? Opposite dia ni 3 punca kuasa 2 per 2 per dengan adjacent dia ialah negatif 1/2. Okay, so bawakan naik bahagi kita tukar tempat kan. Bila bawa naik tukar tempat jadi darab dengan negatif 2/1. So darab lah. Darab dapatlah negatif 3 punca kuasa. Negatif kan? Ada negatif. Ada. Ini bukan negatif kan? 3, okay. So negatif 3 punca kuasa. So dapatlah jawapan tu. Negatif 3 punca kuasa. Okay, faham tak ni? Boleh buat tak? Jadi kalau C 7/6 maksudnya boleh lah. So C boleh buat. Tukarkan daripada darjah. D pun sama. Kalau D macam mana tu? Kalau 600 tu berapa kali pusing? Kalau D. Dua kali je. 2 kali cukup? Cukup 2 kali Taklah cikgu tanya je. Cikgu pun tak buat lagi. Okay, sekali pusing 360 kan? 360 kita ada apa? 600. Tolak 360 tinggal 5 tolak 3, 240. Sekali, maksudnya tinggal 240 tu adalah berada di mana? Ni 360, 180, 240 sini lah kan? 240, 180, 210, sukuan yang kedua ni lah. Yang kedua ni, kat sini. Okay, so dia berada dekat sukuan ketiga, sukuan yang ketiga dan garis yang kedua ni kat sini. Sini ialah negatif
negatif 1/2 dan negatif 3 punca kuasa 2/2. Okey. Okey, dan segitiga dia yang mana? Segitiga dia yang ni. Ni. Inilah theta dia kan. Jadi nilai ni ialah koordinat y. Nilai ni negatif 3 punca kuasa 2/2. Okey, yang ni nilai x dia negatif 1/2. Okey, kita nak apa ni? Kita buat D tadi kan? Kita nak cos. Jadi cos 600 dia ialah cos bersebelahan adjacent hypotenuse. Okey, bersebelahan dia apa? Sebelah dia ni negatif 1/2. Hypotenuse dia 1. Jadi negatif 1/2 lah untuk cos 600. Sin tangent cos kan? Sin tangent cos. Kalau cotangent ni 1 per tangent kan? Cari dulu dia punya ni. Cikgu skip dia. Okay. Kita buatlah semua ya. Kita buat semua, nanti kamu buat balik. Kamu apa? Kamu cuba fahamkan balik lah. Okey, C yang tertinggal. Cotangent tadi ya. Cotangent 7/6 pi. Okey, tukarkan dulu ni. 7/6 pi tukar kepada radian kepada darjah kan. Dan radian kat bawah kali dengan 180. Okey, dapat berapa tu? 7/6 kali 180. 7/6 210. 210. Okey, 210 kat sebelah mana? Sampai sini 180, sinilah untuk yang pertama kan. Sampai sini 180, tambah lagi 30, kat sini 30, dapatlah 270, betul? Kat sini ialah negatif 3 punca kuasa 2/2 dan negatif 1/2 koordinat dia. Okey, maksudnya y dia panjang kat sini, ni segitiga dia kan? Ni segitiga dia. Okey, maksudnya panjang ni ialah negatif 1/2 dan sini koordinat x dia negatif 3 punca kuasa 2 per dengan 2. Okey, yang kita nak ialah cotangent kan? Cotangent tu sama dengan apa? T ni kan? Maksudnya dia ialah 1 per tangent. 7/6 pi. 1 per tangent kan? Okey, dan ini tadi 7/6 pi ni ialah 210. 1 per tangent 210. Jadi 1 per tangent. Tangent opposite tangent apa? Tangent opposite per dengan adjacent. Okey, jadi opposite dia, pertentangan dia ialah negatif 1/2 per dengan bersebelahan dia ialah negatif 3 punca kuasa 2/2. Okey, saya tekan yang bawah dulu. Okey, yang ni bawa naik. Jadi ini 1 memang ada kat atas lagi. Negatif 1/2 darab dengan 2 per negatif 3 punca kuasa 2. Boleh potong. Negatif jadi positif. 1/1/3 punca kuasa 2. Baru bawa yang ni naik pula. Okey, jadi 1 darab dengan 3 punca kuasa 2 per dengan 1. Jadi jawapan dia ialah 3 punca kuasa 2. Positif. Okey, buat satu. Cikgu nak tanya kamu ingatkan sin cos tangent tu macam mana? Macam cara kamu ingatkan sin cos tangent tu? Pakai bahasa Inggeris ke pakai bahasa Melayu? Ini theta. Yang ini panggil apa? Ini opposite kan? Opposite adjacent. Memang bahasa Inggeris lah. Dui language. Kalau opposite ni apa? Tentang. Bertentangan. Tentang lah. Kalau ni sebelah. Ini hypotenuse juga. Ni hypotenuse juga kan? Okey, so macam mana nak ingatkan tu? Sin sama dengan? Macam mana cara ingat?
Saya takut hantu. Saya takut hantu. Lagi? Kalau Kos? saya hantu. Kalau? Saya hantu. Kalau saya hantu. Okey. Tangent? Tentu tak salah. Apa? Apa tu? Tentu tak salah. Tentu tak salah. Macam tu? Tentu tak salah. Okey lah tu. Kalau ingat okey lah. Kalau ingat. Okey. So cikgu pun ingat macam ni juga. Cikgu belajar form 3. Form 3 cikgu belajar form 3 benda ni. Form 3 cikgu tahun 90-an tau. Jadi cikgu boleh ingat sampai sekarang. Jadi kamu kena cari satu keyword. Macam mana kamu nak ingat benda ni. Tak kisahlah bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke. Supaya kamu boleh ingat sampai ketua. Cikgu sampai sekarang boleh ingat lagi. Cikgu yang ajar cikgu masa form 3 tu cikgu Cina. Tapi cikgu punya ni dia bukan S kat sini. Dia bersebelahan. Dia ajar bersebelahan. Jadi B. Cikgu punya ialah B. Jadi scene sama, saya takut hantu. Kos ni dia cakap kamu busuk hati. Kat sini tak tahu baca. Jadi cikgu ingat sampai sekarang. Tak kisah macam cara kamu nak ingat, tapi kena ingat lah. Sebab benda tu kalau bila kamu dah ingat, dah pegang, kamu akan ingat sampai bila-bila. Okay, sampai dah tua macam cikgu ni pun boleh ingat. Okay, so jadi yang ni dah settle kat sini. Kita dah buat A, B, C, D. E, F nak cuba ke nak buat sendiri? Nak buat sekarang ke buat sendiri? Cuba buat sendirilah. Cikgu nak tunjukkan yang ketiga pula. Okey, cari sudut tirus yang sepadan dengan sudut-sudut berikut. Ini sama. Ini cikgu tak pasti dalam mat ada ke tak. Sebab cikgu tak ajar maths. Cikgu ajar. Cikgu tak habis ajar lagi yang maths tu. Okey, dia kata sudut sepadan yang cikgu cerita dulu tu. Bila ada satu bulatan unit. Okey, bulatan unit. Sudut sepadan untuk setiap, ini sukuan 1 kan. Ini sukuan 2. Sukuan 1 ni yang kita ada sudut tirus. Tirus tu maksudnya, tirus ni ialah sudut yang kecil kan. Sudut kosong hingga tak sampai 90. Kurang dari 90. Kurang dari 90 darjah. Jadi dia berada di sukuan yang pertama saja. Jadi bila dia berada di sukuan kedua, ketiga dan keempat, dia akan ada sudut yang sepadan dengan sukuan pertama ni. Okey, itu sebab kita ada bila di sukuan kedua, kalau kamu dah belajar lah. Bila ada sukuan kedua, untuk dapatkan sudut sepadan dia ialah 180 tolak dengan theta. Theta ni sukuan pertama lah. Ni sukuan pertama ni. Ni theta ni. Okey, sukuan kedua dia apa yang sepadan? 180 tolak dengan theta ni. Kalau sini 30, 180 tolak 30. Kita dapatlah pada sukuan kedua yang sepadan dengan dia. Pada sukuan ketiga ialah 180 tolak dengan theta. Dan pada sukuan yang keempat 360 tolak dengan theta. Okey, jadi sudut yang sepadan ni tadi bentuk dia adalah macam rama-rama ni lah. Ni kan. Sebab dia adalah sama sepadan. Sini. Ni cikgu dah tunjuk rasanya sebelum ni. Jadi sukuan yang sepadan dengan dia kat sini. Jadi macam ni kita nak dapat sudut yang sama macam ni. Dia ialah 180 tolak dengan theta ni, dapatlah sudut yang sepadan dengan dia. Yang ni pun sama. Sudut dia di tengah-tengah. Baru sepadan kan sama. Sebenarnya sudut dia adalah sama besar. Tapi nak dapat kesepadanan sudut tu, ini dia punya tips dia, formula dia. Ini tolak, ini tambah. Ini tambah cikgu. Tambah kan? Tambah. Okey, so kita nak dapat cari sudut tirus. Untuk nombor 3 ni. Cari sudut tirus yang sepadan. A, 335 darjah ni berada di sukuan mana? 335 sampai sini 270. So berada di sukuan 4. Jadi sukuan 4, kita guna yang ni lah. Sukuan 4, 360 tolak dengan sudut yang dia bagi, 335 darjah. Jadi sudut sepadan dia ialah 25 darjah. Macam tu. Boleh? Okey, B tukarlah dulu. B tukar pada radian tapi dia nak jawapan dalam radian. Tak nak radian pun tak apa. 2 pi radian. Okey, kalau ini 2 pi radian ataupun kalau satu bulatan 360 ni ialah 360 ialah 2 pi radian. Kalau 180 ialah pi radian. Ni pi radian. Okey, jadi kalau 2/3 pi radian ni berada di mana? Sukuan mana ni? Sampai sini ialah
Sini sampai sini 180 ni ialah pi. Ni 180 kan? 180 tu ialah pi. Jadi 2/3 pi tu maksudnya tak sampailah 1 pi. So dia berada di mana? Sini ke sini? So kalau senang, lagi senang baik kamu tukarkan kepada darjah. Kan? Radian tukar kepada darjah. Tapi kalau kamu boleh dapat nilai dia, so tak perlu tukar. Kalau yang tak tahu dia ni berada di sukan mana, jadi tukar kepada darjah. Tukar kepada darjah darab dengan 180 per dengan pi kan. 2/3 darab per pi. So potong-potong 180 bahagi 3 60. 120. 120 berada di sukuan ke 2. 2. Okey, ni ialah 120 darjah. Sukuan kedua. Bila sukuan 2 kita guna ni. 180 tolak dengan pi. Jadi 180 tolak dengan 120. Dapat 60 darjah kan. Jadi 60 darjah ni berapa pi? Tadi kita cakap ni. Pi tu ialah 180. Kalau 60? Pi sama dengan 180 darjah. Kalau 60 darjah? 1/3. 1/3 pi ataupun pi per 3. Okay, jadi jawapan dia ialah 60 darjah atau pi per 3 darjah. Pi per 3 radian sudut dia. Okay? Senang sikit lah nombor 3 ni. Sudut tiru sendiri. Okey, yang lain tu cuba sendirilah ni. Tukar pada radian yang ada 2 lagi kan. C dengan D tu cuba sendiri. Okey, D ni 710. 710 kamu kena pusing dulu macam ubat nyamuk tu nak tengok dia berada di sukan mana. $710 tu berapa kali pusing? 360 berapa? 360 kali 2 720, maksudnya dia sekali pusing je. Kan? Sekali pusing dan dia berada di sukuan 720 10 sukuan 4 lah. Betul tak? Okey, 710 tolak 360 350, betul? Jadi sekali pusing 360 kat sini. Jadi dia berada di sukuan 4. So 710 ni berada di sukuan 4. Okey, yang tinggal ialah 350. Jadi 360 tolak 350. Sudut yang sepadan dia adalah 10 darjah. Okey, kita nak habiskan latihan ni dulu dan cikgu nak kamu buat sendiri dan fahamkan. Hari Khamis tu nanti baru kita masuk kepada graf ni. Graf fungsi ni. Okey, nombor 4. Dengan menggunakan nisbah trigonometri bagi sudut-sudut khas, cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, nisbah trigo tadi yang mula-mula kita tunjuk tadi. Yang ni tadi. Okey, nisbah trigo ni yang ni. Okey, so sekarang kita nak guna jadual tu lah untuk buat soalan nombor 4 ni. Okey, nombor 4. Dengan menggunakan nisbah trigonometri bagi sudut-sudut khas, cari nilai bagi setiap yang berikut. 4A. Second 150 darjah. Okey, so second 150 darjah ni berada di sukuan mana? Sukuan 150 sukuan berapa? Kedua. Sukuan kedua. Okey, dan second 150 darjah, maksudnya kalau sukuan 2 tadi, siapa tolak siapa? 180 tolak 150. 180 tak letak kan? Jadi 100 second 180 tolak 150 darjah, maksudnya ialah second 30 darjah, betul tak? Okey, 30 darjah. Jadi tengok dekat jadual ni tadi. Second 30 darjah ialah 2 per dengan 3 punca kuasa 2. Okey, nak tahu nilai dia positif atau negatif, ada pula dekat muka surat 197 ni. Okey, tengok kat sini. Sukuan kedua kan? Sukuan kedua, second
Second sukuan kedua nilainya adalah negatif. So negatif 2/3/2. Okay, nilai ni ada Nilai ni kita dapat daripada jadual sukuan khas ni. Okay. Lepas tu nilai positif negatif ada satu jadual lagi yang lain. Kat muka surat 197. Okay, so ada dua jadual lah yang kita tengok ni. B. Kosek 240 darjah. 240 darjah sukuan 240 darjah sukuan ketiga. Okey, kita tengok dulu lah kosek sukuan ketiga. Kosek sukuan ketiga nilainya negatif. Okey, jadi jawapan kita mestilah negatif. Negatif kan? Okey, so 240 ni tadi sukuan 3. Sukuan 3 macam mana nak buat? Sukuan 3 kita tambah kan? Tambah 180 tambah theta dapat sukuan ketiga. Satu lagi, cikgu dah bagi tahu sebelum ni juga. Disebab sukuan 3 ni special. Sekarang ni kita punya sudut ialah 240 lebih daripada 180. Jadi kita boleh tolak dengan theta. 180 salah. Theta yang tolak dengan 180 darjah. Satu lagi, sama ada ini ataupun yang ini. Kalau pada sukuan 3 tu diberi lebih besar daripada 180, kita tolakkan. Kalau dia kecil untuk sudut sepadan, 180 tambah dengan nilai yang kecil. Okey, so yang ni kita tolak. Okey, so ini ialah kosek 240 tolak dengan 180. So dapat berapa? 240 tolak 180? 60. 60. Okey, so tengok jadual tadi. Kosek 60, 30, 60 sini. Kosek 60 ialah 2/3/2 dan nilainya adalah negatif. Macam tu. Okey, so ada dua jadual yang kamu kena tengok. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey, so boleh tak terus maksudnya buat sendirilah 6.3 ni, yang lebih-lebih tu buat sendiri. Nanti yang ni cikgu snap gambar. Yang lain tu cuba buat sendiri dulu. Kalau tak faham tanya. Semalam hari tu untuk latihan hari tu seorang je yang tanya cikgu. Yang lain tahu kot kan? Alhamdulillah lah kalau tahu. Okey, yang tak tahu boleh tanya cikgu, nanti cikgu jawab ya. Kalau tak tahu cikgu jawab lah, jangan tak buat. Kalau tak buat memang tak tahulah. Okey, so kita berhenti kat sini untuk latihan 6.3 dulu. Sebab untuk graf fungsi ni lain cerita dia. Nanti kalau cikgu masuk kat sini graf fungsi, nanti kamu celawa kat sini kan. Jadi kamu settlekan ini dulu. Hari Khamis kita masuk graf fungsi. Graf fungsi sinus ni kan. Ni lain, ni best sikit. Ni lagi best lah kalau yang suka. Okey, so kita ada soalan lagi? Settlekan latihan 6.3 6.3 ni settlekan dulu, lepas tu hari Khamis kita jumpa lagi Okey, kalau tak tahu boleh tanya. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Cikgu, Ya. jadual tu kenapa? Jadual ni kena hafal. Tapi dia ada cara nak ingat dia. Nanti cikgu cuba cari video macam mana nak ingat. Sebenarnya dia ada cara nak ingat. Apa cara dia? Cikgu tunjuk sikit lah. Ada keluar ke? Macam mana? Contoh lah kan? Contoh tadi. Bulatan unit tadi kan? Contoh bulatan unit tadi kan? Ni contoh lah. Okay, ni sudut kan? Ni kita tahu tadi jejari ialah 1. Maksudnya sampai sini ni ialah 1. Kalau dibagi kat sini, ni nilainya tadi 2 punca kuasa. Ini ialah 3 punca kuasa. Contoh lah kan kat situ. Dia ada gambar segitiga tadi tau. Nanti cikgu cari macam mana cara ingat. Jadi bila kamu ingat segitiga ni, kamu boleh tahu dah. Kalaupun tak ingat jadual tu, kamu boleh tahu dah. Sin dia, sin saya takut hantu kan? Sin, opposite, hypotenuse. Dah tahu dah. Bila kamu ingat segitiga ni. Sin saya takut hantu. Kalau cos, sebelah per hypotenuse. Dah tahu dah. Kalau tangent, opposite, sebelah. So dah tahu dah bila kamu ingat segitiga ni. Walaupun tak ingat jadual. Macam tu lah cara dia ingat. Okay, nanti cikgu cari video macam mana kamu nak ingat ni
Okey. Okey. Ada Dia soalan tak lagi? bagi dekat exam cikgu? Tak ada. Jaga Oh. exam. Jaga exam pula. Rumus ni je ada ha. Kan? Kamu pun ada. Tak ada dalam ni. Senarai rumus tak ada jadual tu. Jadi memang kena ingat sendiri. Okey. Okey. Terima kasih Terima kasih cikgu. cikgu. Okey, sama.